CDL yang online bagi pusat Port Dickson. So, terima kasih kepada Puan Sheila, terima kasih pada Izzuddin yang menyediakan kemudahan teknikal pada petang ini. Boleh dengar suara saya? Boleh, jelas. Suara petang ni begitulah. Dan pada petang ini saya akan kongsikan satu. Saya masih lagi memberikan fokus kepada pembelajaran bermakna ataupun yang kita dalam bahasa Inggeris namakan sebagai deep learning. Cuma pada petang ini saya akan kongsikan satu fenomena yang dinamakan oleh sarjana sebagai the twin scenes of traditional design. Bunyinya macam tak begitu selesa lah kan. Dia kata ada dua kesalahan. Kalau kita terjemahkan secara literal, dia akan jadi dua dosa lah. Dua dosa dalam reka bentuk tradisional. Bila dikata reka bentuk ni merujuk kepada design, kepada learning design. Okay, learning design yang sudah tentulah dilaksanakan oleh guru masa melaksanakan proses pembelajaran. Sebab tu dalam siri sisipan ni nanti saya akan banyak menerusuri beberapa konsep ataupun fenomena yang berkaitan dengan reka bentuk ini ataupun design. Boleh nampak saya punya slide ni? Okey. Ini saya petik bukan ni saya petik daripada sebuah buku yang ditulis oleh dua orang sarjana yang banyak berbincangkan tentang pentingnya kita merancang proses pembelajaran. Okay? Pentingnya kita merancang proses pembelajaran. Dua orang sarjana berkenaan ialah nama yang pertama tu ialah Graham Wiggin. Okay? Graham Wiggin ni telah tak ada. Dia telah meninggal pada 2015 dan rakannya ialah J. McTighe. Okay. J. McTighe. Jadi kedua-dua sarjana ini sebenarnya saya ikuti daripada awal buku-buku mereka. Sebahagian besar buku-buku mereka memang saya baca sebab saya nak memahami tentang, khususnya saya nak fahamkan dari segi konsep reka bentuk itu, design. Sebab itu kalau kita tengok dalam buku dia ni, tajuknya ialah Understanding by Design. Okay? Understanding by Design. Kepahaman melalui reka bentuk. So, menurut dua sarjana ini, terdapat dua, kita tak usah sebut dosa lah tak, kita terdapat dua kesilapan besar yang mungkin dilakukan oleh guru ketika mereka bentuk pembelajaran di dalam bilik darjah.
secara sedar ataupun tidak sedar. Ya, ada dua bentuk kesilapan. Yang pertama disebutkan oleh kedua-dua sarjana ini sebagai activity oriented design. Okay? Activity oriented design. Maksudnya apa? Activity oriented design. Maksudnya guru-guru banyak memberikan fokus dalam mereka bentuk pengalaman pembelajaran anak-anak berasaskan kepada aktiviti. Mereka banyak fokus kepada aktiviti. Dia tak begitu fokus kepada matlamat pembelajaran ataupun hasrat pembelajaran. Jadi dalam sisipan-sisipan yang akan datang, saya akan cuba untuk menerangkan apa yang dimaksudkan dengan hasrat pembelajaran. Okay, bila kita banyak memberikan fokus kepada activity oriented, mungkin kita tertinggal hasrat pembelajaran. Maksudnya begini. Maksudnya kita akan dapat melihat dalam bilik darjah, kita dapati guru anak-anak kita atau pemurid kita sangat aktif menjalankan aktiviti. Very aktif. Kita nampak dia sibuk, ya. Kita nampak dia bergerak, kita nampak anak-anak itu aktif terlibat dalam aktiviti yang mungkin kita panggil sebagai aktiviti pembelajaran. Tetapi apabila kita semak, adakah setelah mereka menjalankan aktiviti itu, mereka telah mencapai hasrat pembelajaran? Hasrat pembelajaran ni kan ada 3 kan. Pertama, kemahiran. Ya, kemahiran. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga ialah siapa boleh teka yang ketiga ni? Hasrat pembelajaran. Yang pertama, saya sebut tadi, kemahiran. Kemahiran ni merujuk kepada apa yang anak-anak kita dapat lakukan. What the student can do. Yang kedua, pengetahuan. Apa yang anak-anak kita perlu tahu. What the student must know lah. What should know. Tetapi yang ketiga tu jauh lebih penting. Iaitu yang dikatakan sebagai kepahaman. Kepahaman. Jadi bila kita tanya, setelah anak-anak itu menjalani aktiviti yang kita rancang ataupun kita reka bentuk, ada tak ketiga-tiga perkara yang saya sebutkan tadi itu dikuasai oleh anak-anak? Kalau tidak, maka aktiviti berkenaan dia dikatakan sebagai purposelessness. Dia tidak ada hala tuju, tidak memenuhi ataupun tidak menepati hasrat pembelajaran. Itu kesilapan yang pertama yang perlu kita hati-hatilah. Kita perlu renungi, kita perlu hati-hati. Yang kedua, mengikut sarjana ini, dinamakan sebagai coverage. Kalau kita duduk dengan guru-guru, bila kita bincang
Mereka banyak berbincang soal bagaimana nak nak cover sukatan, nak menghabiskan sukatan, ya. Dia bagi coverage. Sebenarnya peranan kita bukan untuk menghabiskan sukatan, tetapi peranan kita ialah untuk uncover the sukatan. Uncover, not to cover. Kan? Jadi oleh kerana kegairahan untuk menghabiskan sukatan, khususnya kalau kita banyak memberikan fokus kepada penggunaan buku teks, maka tertinggallah apa yang kita katakan sebagai pencapaian hasrat pembelajaran. Ya, jadi anak-anak tersebut, ya, mungkin ada yang mengalami fenomena yang saya sebutkan pada minggu lepas sebagai non-learning. Dia tidak belajar apa yang dirancang ataupun dihasratkan oleh guru. Jadi sebab itu kalau juga kita berhati-hati, ya, berhati-hati supaya kita tidak melakukan dua kesilapan ini. Pertama, activity oriented design. Aktivitinya nampak sangat, anak-anak dilihat sebagai sangat aktif dalam melaksanakan pembelajaran, tapi mereka tidak mencapai, mereka tidak menguasai pengetahuan, kemahiran dan juga tidak menguasai kepahaman. Itu lebih penting, kepahaman yang sepatutnya. Okay, itu yang pertama. Dan kesilapan yang kedua ialah apabila kita banyak memberikan fokus untuk menghabiskan sukatan ataupun dipanggil coverage. Jadi kalau kita lihat apa yang dibincangkan oleh kedua-dua sarjana ini, dia bukan berlaku, dia berlaku di mana-mana saja. Dia boleh berlaku di mana-mana saja. Tak, sebenarnya dia bukan berlaku bukan dia tujukan kepada mana-mana negara dan sebagainya, kan. Dia cakap secara umum dan ini berdasarkan kepada penelitian dan kajian-kajian yang telah dijalankan. Jadi saya fikir itu yang saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu semua, tuan-tuan dan puan-puan. So, untuk menutup sisipan ini, selalu ingatlah, ya, kita kena selalu ingatkan diri kita bahawa pembelajaran bermakna tidak berlaku secara kebetulan, by chance. Pembelajaran bermakna tidak berlaku secara kebetulan, ya, tetapi ianya perlu dirancang dengan teliti. Ia berlaku melalui reka bentuk yang teliti. Maksudnya kita kena design. Design apa? Design the learning experience. Jadi insyaAllah dalam sisipan yang akan datang, saya akan cuba terangkan apakah perbezaan di antara pembelajaran dengan pengalaman pembelajaran. Ingat, saya berhenti setakat itu dulu. Saya serahkan kepada Puan Sheila untuk perkongsian seterusnya. Terima kasih.